Hello, hi and welcome back to my YouTube channel. So untuk video kali ni, I nak share dengan korang di mana kisah ni I tak pernah dengar lagi lah orang cerita. Tapi bagaimana korang yang pernah dengar tu, korang boleh komen dekat bawah kisah apa yang korang dengar. Sama tak macam kisah yang I dengar ni, seakan-akan tak. So mana yang belum tekan button like and subscribe, korang boleh tekan dulu sebelum korang proceed tengok video ni. So without wasting any time, let's roll to intro. Ada salah seorang kawan yang sebetulnya menjaga masalah. Kisah yang pertama ni dikongsikan ataupun diceritakan oleh Ain yang berasal daripada Singapura. Waktu kejadian ni, waktu tu tahun 2013 dan waktu tu juga Ain dia berusia lingkungan dalam 18 tahun macam tu tau. Nak dijadikan cerita, Ain ni dia bersekolah di institusi teknologi Singapura ataupun nama singkatan dia ITE. Maybe orang-orang Singapura tahulah kot sekolah ni dekat mana kan. Jarak sekolah Ain dengan rumah dia pula tak berapa nak jauh tau. Sebabnya Ain ni kalau pergi sekolah ke balik sekolah, dia akan jalan kaki je. Dia tak akan naik motor ke naik kereta. Yang paling cikal pun selalu orang naik basikal lah kan. Tapi Ain ni tak, dia hanya jalan kaki je. Sebabnya nak pergi ke sekolah dia tu atau nak balik ke rumah tu, dia ada satu jalan pintas di mana jalan tu lah yang Ain ni selalu sangat guna. Tapi jalan yang Ain selalu guna tu kalau malam-malam memang seram ni. Sebabnya jalan tu dikelilingi oleh hutan yang sangat-sangat tebal. So nak dijadikan cerita, si Ain dengan kawan-kawan dia yang lain ni terpilih untuk mewakili sekolah diorang ni dalam satu acara tahunan yang sangat besar tau. So hari-hari Ain ni dia akan balik rumah lewat malam. Kadang-kadang dia kata dia balik pukul 10 malam. Paling lewat pun dia pernah balik pukul 12.30 malam nak dekat pukul 1. Cuba korang bayangkan seorang budak perempuan balik jalan kaki malam-malam lalu dekat kawasan hutan yang sangat-sangat tebal. Mesti ada something wrong yang akan berlaku kan selalunya kan. Okay, balik pada cerita tadi. Selalunya mak Ain ni adalah selalu pesan dekat Ain, kau tu perempuan, tak elok balik lewat-lewat malam kan. Tambah pula dengan jalan yang agak sunyi yang Ain selalu guna. Tapi Ain ni dia cuba sedapkan hati mak dia. Dia selalu cakap, tak apa mak, lagipun Ain bukannya pergi mana-mana. Ain balik pada sekolah sebab nak masuk acara tu kan. So mak dia tak boleh nak buat apalah sebab benda yang Ain buat tu adalah benda yang kiranya dia bersekolah, bukannya dia pergi melencong mana-mana, tak ada. Mak dia ni hanya mampu berdoa je keselamatan Ain ni hari-hari. Mak si Ain ni pula, dia jenis kalau Ain tu tak balik rumah malam, kiranya pukul 9 malam, pukul 12 malam Ain tu tak sampai rumah, mak dia tak akan tidur lagi tau. Mak dia pula akan sentiasa tunggu dia sampai dia balik rumah, baru mak dia akan tidur. Mak dia ni pula, dia kalau macam jenis Ain tu balik anak dalam perjalanan untuk balik ke rumah tu, mak dia akan jenguk Ain dekat tingkap rumah tau. Nak digambarkan rumah Ain ni, dia macam rumah apartment ataupun rumah flat macam tu lah. Sebabnya kalau selalunya kat floor bawah kan ada jual macam kedai-kedai runcit lah. Ada macam apa, kedai-kedai runcit yang ada jual roti. Kadang-kadang kedai makan pun ada jugalah, tapi tak besar sangat lah kan. Rumah Ain tu macam tu tau. Kiranya Ain ni dia duduk dekat tingkat 2. So mak Ain ni dia akan nampak lah Ain ni berjalan lalu dekat kawasan tu daripada tingkap atas rumah dia kan. Sebab mak dia akan nampak daripada atas, Ain ni pada yang dekat bawah tu. Ada satu hari ni Ain kata dia time tu dia memang busy sangat. So dia balik rumah nak dekat pukul 1 pagi weh. Korang bayangkan, dia nak balik rumah tempoh. Dia rasa sebenarnya dia dah rasa takut dah, tapi dia kata dia dah biasa daripada kecil dia memang tinggal kat situ. So dia macam tak endah sangat benda tu. Dia macam
lantak lah apa nak jadi lah macam tu kan. So Ain ni pun gigih lah juga untuk balik dekat rumah. Okay. By the time dia tengah jalan tu, dia dah tahu dah mak dia memang akan tengok dia daripada tingkat atas tau, untuk pastikan dia tu balik dalam keadaan yang selamat. Okay. Waktu Ain tengah berjalan nak balik tu, dia dapat satu panggilan daripada mak dia. Time tu Ain ni pula dia jenis susah tau nak angkat call. Kawan-kawan dia pun dah biasa dah dengan dia. Kiranya kalau benda tu penting sangat, ya dia akan angkat. Kalau macam benda tu macam benda-benda biasa je, dia WhatsApp je dia. Okay. Mak Ain ni pun dah tahulah perangai anak dia jenis macam tu tau. So Ain ni dia tak angkat call yang first tu, tapi mak dia call buat kali yang kedua. Okay. Waktu mak dia call yang second time tu, Ain pun angkat lah sebab dia takut lah ada benda penting yang mak dia nak bagi tahu kan. Okay. Mesti korang ingat mak dia tak dekat rumah, betul tak? Sebenarnya mak dia call, mak dia nak cakap jangan naik atas dulu, kau tunggu dulu kat bawah, kau pergi kedai yang dekat bawah tu. Sebab kedai yang dekat bawah tu memang 24 hours akan buka. Ain ni pun tanya, cakap dekat mak dia, kenapa mak? Ain dah nak sampai dah dekat rumah ni, sikit je lagi nak sampai kat rumah. Tapi mak dia kata, jangan naik dulu, dengar cakap mak, kau pergi dulu beli roti dekat kedai bawah tu, baru kau naik. Ain pun rasa macam kan dia malas lah nak fikir sangat kan, sebab mak dia suruh pergi beli roti juga. So dia pun dalam keadaan penat pun dia pun pergilah beli roti dekat kedai runcit kat bawah tu. Okay. By the time Ain tu dia nak naik je, naik tangga untuk sampai dekat rumah dia pun ketuk lah pintu. Tok kan, dia ketuk kan. So mak dia buka lah. Waktu je mak dia buka pintu tu, mak dia macam muka pucat tau. Dia tengok macam jenguk-jenguk dekat belakang si Ain ni. Ain ni macam pelik lah, kenapa kan? Lepas tu mak dia kata, masuk cepat, kau pergi masuk toilet, kau ambil uduk. Lepas tu Ain ni pun ikut je lah apa mak dia cakap. Dia pun pergilah toilet, ambil uduk apa semua dah settle lah. Dia pun keluar, dia cakap lah dekat mak dia, mak kenapa? Ada apa-apa nak bagi tahu ke? Sebab muka mak nampak pucat. Tiba-tiba mak dia pun buka lah cerita. Mak dia cakap waktu Ain dalam perjalanan nak balik dekat rumah tu, kan mak dia kan akan jenguk dekat tingkap kan. Okay. Mak dia nampak ada satu, kiranya seorang nenek yang agak-agak tua, dalam keadaan bongkok, tengah pegang tongkat, rambut tak terurus macam mengebang macam tu kan. Dan muka dia agak macam menyeramkan lah. Mak dia kata macam nenek kebayan macam tu. Mak dia pun cerita lah, mak dia kata nenek tu ikut je Ain ni daripada Ain jalan dekat laluan pintas tu sampai nak dekat rumah dah tau. Okay. Time tu bila Ain dengar je mak dia cerita, bulu roma Ain terus naik tau. Tiba-tiba perasaan dia rasa macam takut sangat malam tu. By the time diorang tengah sembang dekat ruang tamu tu, tiba-tiba diorang terdengar ketukan daripada pintu rumah dia. Ketuk banyak kali banyak kali gila ketuk, bukan macam sekali dua. Selalu orang kalau rumah pun, kalau nak datang rumah orang pun ketuk sekali dua cukup lah kan. Tapi ini dia ketuk berkali-kali. Time tu diorang dua saling berpandangan dan mak dia ni agak berani. Mak dia pun pergilah tengok siapa yang ada kat pintu tu. Tapi mak dia tak buka pintu tau. Mak dia tengok dekat lubang. Dekat pintu kan selalu kan ada lubang kecil untuk kita tengok orang dekat luar kan. Mak dia pun tengok lah dekat lubang tu. Bila mak dia tengok je, mak dia terkejut sebab mak dia ternampak nenek yang ikut Ain tu tengah ketuk pintu rumah dia orang tau. Waktu tu mak Ain ni dia terus baca ayat-ayat Al-Quran lah, kiranya surah-surah lazim, 3 kul macam tu kan. So time tu juga dia suruh si Ain tu pergi buka CD Al-Quran dan diorang putarkan CD tu sepanjang malam. Okay. Start daripada kejadian tu, mak Ain pesan dekat Ain tu, sepanjang dia nak balik lewat malam hari-hari tu, mak dia akan tunggu dia dekat bawah rumah dulu dan diorang akan naik sama-sama masuk rumah. Kiranya kalau kata seminggu lagi si Ain tu akan balik lewat malam, seminggu tu jugalah mak dia akan tunggu dekat bawah, tunggu Ain ni balik sekolah dan diorang akan naik dekat rumah diorang tu sama-sama. So itu untuk kisah yang pertama. So kita move on kepada kisah yang kedua. Kisah yang kedua ni pula diceritakan ataupun dikongsikan
oleh Rashid. Rashid ni dia dilahirkan pada tahun 1991 dalam bulan Februari. Rashid ni dia anak ketiga tau, dan dia ni merupakan anak bongsu. Kiranya adik-beradik dia 3 orang dan dia ni anak last sekali lah. Rashid ni dia ada satu penyakit misteri di mana sampai sekarang tahun 2021 ni Rashid ni belum bertemu jodoh lagi. Waktu Rashid ni umur 9 tahun, waktu umur Rashid tu 6 tahun, 6 tahun tu, Rashid ni dia telah dimasukkan ke sebuah hospital. Selalunya kalau kita masuk ward kanak-kanak ni kan ada parents yang akan jaga, tak kisahlah mak atau ayah yang akan jaga kan. So mak si Rashid ni lah akan jaga Rashid dekat hospital tu. Nak digambarkan, katil si Rashid ni dia bersebelahan dengan tingkap. Kira tingkap yang boleh nampak pemandangan luar yang besar apa semua tu kan, bukan yang koridor tu, yang pemandangan yang luar. Waktu tu by the time Rashid dengan mak dia tengah tidur, mak dia bermimpi di mana mak dia mimpi ada seorang lelaki yang berpakaian serba hitam. Kiranya daripada atas sampai bawah semua hitam yang dia pakai. Jubah hitam, semualah. Songkok ke kopiah semua hitam. Tapi waktu mak dia terjaga je, mak dia tak ambil serius benda tu. Mak dia tak take serius mimpi tu. Mak dia anggap yang mimpi tu hanya mainan tidur dia je. Sebab mimpi dia terlalu penat, so sampailah dia mimpi benda-benda yang bukan-bukan tu kan. And waktu Rashid ni dia dah dikeluarkan daripada hospital 2 hari lepas Rashid ni dah keluar pada hospital, mak dia ni macam tergerak hati untuk cari tukang ubat untuk rawat penyakit si Rashid ni. Yelah, penyakit misteri kan, mana ada hospital boleh ubatkan, selalunya akan dapatkan rawatan perubatan Islam ke rawatan tradisional macam tu kan. So bila mak dia tergerak hati ni, adalah one of family members diorang ni suggest lah dekat si mak Rashid ni tukang ubat yang berada di Pontian Kecil, Johor. Nama tukang ubat tu, nama dia Tok Kunyit. Nama pun dah pelik, Tok Kunyit kan. So mak Rashid ni pun accept je lah benda tu. So diorang pun bergegas lah pergi dekat Pontian Kecil, Johor tu. By the time diorang sampai je dekat rumah Tok Kunyit tu, mak si Rashid ni dia terkejut weh. Sebab dia tengok Tok Kunyit tu sebiji 100% sama macam mana mak dia mimpi waktu jaga Rashid dekat hospital tu. Tapi mak dia ni pelik tau. Mak dia tak share dengan siapa-siapa pun benda tu. Mak dia diam je. Sampailah umur Rashid ni 15 tahun baru mak dia buka cerita benda tu. Tapi Rashid ni bila dia berubat dengan Tok Kunyit ni, penyakit dia tak sembuh-sembuh tau. Kiranya ambil take time lah untuk sembuh tu, bukannya jangka masanya sekejap. Kiranya jangka masa yang agak lama lah untuk berubat, untuk pulih sepenuhnya. So mak si Rashid ni dia macam tak boleh nak terima benda tu. Adalah adik ipar mak dia, iaitu adik kepada ayah si Rashid ni, suggest tukang ubat iaitu yang berada dekat Kelantan, nama dia Aziz, tukang ubat Aziz. So mak si Rashid ni pun ikut je lah idea adik ipar dia. So diorang ni pergilah dekat Kelantan tu untuk bertemu dengan tukang ubat Aziz ni. Tapi diorang ni tak balik hari tau. Diorang akan stay dekat hotel semalam, baru esok tu diorang akan balik. Waktu diorang ni sampai je dekat rumah tukang ubat Aziz tu, sampai kat Kelantan tu, mak dia pun explain lah daripada A sampai Z. Daripada A sampai Z, cerita semua detail-detail pasal si Rashid ni, apa penyakit dia, kenapa dia tak boleh sembuh apa semua kan. So tukang ubat Aziz ni pelik tau. Dia cuma senyum, dia tak bagi respon, dia senyum je. Lepas tu dia suruh bini dia ambil kelapa muda untuk bagi minum dekat si Rashid ni. By the time Rashid tu minum je air tu, Rashid rasa macam badan-badan tu macam ada yang tak kena tau. Tapi lah time tu dia umur 9 tahun kan, dia expect apa kan, dia macam lantak lah kan. Dah mak dia bawa dia kan, dia pun minum je lah macam biasa. So waktu diorang dekat hotel tu, malam tu Rashid ni dia terjaga. Lepas tu dia termuntah air kelapa yang dia minum dekat rumah tukang ubat tu tau. So kalau muntah kan selalu akan terkena sikit-sikit kan. Kalau tak kena sepenuh kat baju kan akan kena juga sikit-sikit kat baju kan. So bila mak dia basuh je baju tu, mak dia tak ada bau muntah pun. Selalu kan bau muntah masam-masam macam tu, busuk-busuk kan. Tapi mak dia tak bau sikit pun bau muntah. Macam seakan-akan Rashid tu tak muntah malam tu. Padahal Rashid ni muntah betul-betul depan mak dia.
So mak dia akan nampak lah kan muntah tu kena kat baju kan. Tentu mak dia dah rasa something wrong. So mak dia terus call tukang ubat Aziz tu. Dia cerita apa semua, tapi tukang ubat tu cakap biasalah tu, perkara biasa, mula-mula nak sembuh. Okay. Bila diorang balik je ke rumah, mak dia macam happy gila lah. Sebabnya Rashid tu akhirnya sembuh, 100% sembuh weh. Korang bayangkan, dia baru je berubat dengan orang tu sehari, tiba-tiba sembuh selama 18 tahun tanpa ada apa penyakit pun tentu. So family dia pun macam happy lah. Akhirnya jumpa juga jodoh berubat yang kena dengan si Rashid ni. Okay. Waktu time tu dah umur Rashid ni dah dewasa, kiranya dah sekolah menengah macam tu lah, dalam form 4, form 5, 16, 17 macam tu. Tiba-tiba mak dia dapat satu panggilan daripada tukang ubat Aziz tu. Tapi tukang ubat Aziz tu, dia cakap dia dah nak menghembuskan nafas terakhir. Kiranya dia dah rasa macam diri dia tu mungkin dah tak lama lah dekat dunia. So dia call lah mak si Rashid ni. Waktu dia call tu, dia cuma cakap macam ni je kat mak si Rashid. Saya minta maaf. Tapi dia tak bagi tahu kesalahan apa dia buat. Cuma dia cakap saya minta maaf. Lepas tu mak Rashid tanyalah, minta maaf untuk apa? Lepas tu dia kata, nanti lama-lama awak tahulah sebab apa. So time tu dia dah tak bagi tahu kan. Mak Rashid expect apa, orang tak bagi tahu, mana kawan tu nak tahu kan. So tiba-tiba lepas sehari 2 hari macam tu, tukang ubat Aziz ni pun disahkan meninggal dunia. So itulah kata-kata terakhir yang dia bagi tahu dekat mak si Rashid ni. Okay. By the time diorang tahu je tukang ubat Aziz tu meninggal, diorang satu family ni memang sedih lah. Sebabnya yelah tukang ubat tu yang sembuhkan penyakit si Rashid ni. Sebabnya Rashid ni dia pergi je mana-mana tukang ubat, tukang urut apa semua, penyakit dia tak sembuh-sembuh. Tapi dengan tukang ubat tu je, selama 18 tahun weh dia sembuh. Sampailah tukang ubat Aziz tu meninggal dunia. 2-3 hari lepasnya tukang ubat tu meninggal, si Rashid ni telah disahkan mengidap penyakit ginjal tahap ke-5 weh. So every week dalam 3-4 kali juga si Rashid ni selalu kena jumpa doktor untuk cek dia punya penyakit ni tau. So sebenarnya nasihat yang Rashid nak bagi tahu dekat sini, sebelum korang nak berubat dengan tukang ubat ke tukang urut, tak kisah tukang apa pun, korang kena, bukannya siasat lah, korang kena tahu dulu latar belakang dia, siapa dia. Bukannya terburu-buru nak berubat punya pasal terus je serbu tempat tu kan. So I rasa tu je video I untuk kali ni. So korang yang mana belum tekan button like and subscribe, korang tekan sekarang. So I will see you guys on my next video. Bye.